Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni As-Sahih Al-Bukhari, terjemahan dan ulasannya oleh Maulana Asri. Kita nak bab yang ke-39 dan bab ke-39, bab tanpa tajuk. Jadi Syekhul Hindi itu libabun saja dah. Syekhul Hindi dalam tarjimnya, dalam abwab tarjimnya, Mahmudul Syekh Hindi ni Syekh Maulana Mahmudul Hasan menulis. Jadi kata gawak, Imam Bukhari mengadakan satu bab tanpa tajuk di sini. Beliau meringkaskan hadis Heraklu yang telah dikemukakan di bawah bab pada ilmu wahyu, permulaan wahyu, dengan panjang lebar, iaitu aku tanya engkau, adakah mereka pengikut Muhammad semakin bertambah atau semakin berkurang? Engkau mengatakan bahawa mereka semakin bertambah. Begitulah keadaan iman sehingga sempurna. Aku bertanya engkau, adakah siapa yang murtad kerana bencikan agamanya setelah memasukinya? Nasihat Islam. Engkau jawab, tidak ada. Tak ada orang murtad. Ni Abu Sufyan sendiri kata tak ada murtad. Tak betul cerita ada murtad ke mana. Begitulah iman apabila kemanisannya telah meresapi hati-hati, tidak ada yang membencinya. Okay, para pensyarah Sahih Bukhari mengemukakan bermacam-macam pendapat di sini tentang bab tanpa tajuk dalam Bukhari ini. Dia dapat dilihat dalam syarah-syarah mereka. Pada hemat saya, sebelum ini Imam Bukhari telah mengatakan babun khafil mu'min min ayyahbata amaluhu wa huwa la yash'uru, iaitu bab yang ke-37. Menerusnya beliau mengancam dan menakut-nakutkan para pelajar dan pembaca kitabnya dengan nifak. Imam Bukhari kata beringat nifak munafik ni. Dan kemungkinan terhapusnya amalan-amalan yang baik dengan perbuatan dan tindakan tertentu. Jadi amalan ni baik setara mana pun, untuk guru setara mana pun, untuk wali setara mana pun, kalau tak kena cara boleh terbatal lah amalan dia. Jadi Imam Bukhari suruh kita ingatlah. Untuk mengimbangi keadaan, Imam Bukhari mengemukakan pula bab tanpa tajuk ini bersama-sama hadis di bawahnya. Dan kesimpulan kandungannya ialah orang yang telah teguh iman dalam hatinya dan hatinya telah betul-betul puas dan rela dengan iman, ia insya-Allah akan selamat. Imannya juga tidak akan terugat lah kalau insya-Allah lah, kalau hati dia iman dalam hatinya betul-betul puas, betul-betul rela dengan iman, rela dengan iman. Orang yang akan murtad ni hanyalah orang yang iman belum teguh dalam hatinya. Dalam nak cerita sini berkait dengan hadis Heraklu tu, kalau dia teguh kat, insya-Allah lah ada. Takkan murtad lah. Adapun orang yang telah puas hati dan lega jiwanya dengan iman, ia akan selamat daripada kemurtadan dengan izin Allah, insya-Allah. Imam Bukhari cuma tidak menyebutnya dengan terang lah, kerana bersikap cermat dan sebagai menutup pintu-pintu yang boleh mendedahkan orang ramai kepada bahaya sadul lidzari'ah. Jadi nak tutup dengan orang awal ni suka automatik aku selamat dah, aku mati iman. Jadi ia cerita hak bahaya saja, hak ada jaminan insya-Allah tak murtad ni. Kalau iman teguh ni dia tak berapa nak cerita mana, kerana orang salah sangka dia, padahal hati dia tidak betul-betul kuat lagi iman dia, dia tu tidak berhati-hati dengan perkara-perkara yang boleh membatalkan syahadah, boleh merosakkan iman dia, boleh membatalkan iman dia dan boleh membatalkan amalan dia, tidak berhati-hati. Jadi untuk elok sikit, dia tidak bersungguh mana cerita tentang mudahlah rahmat Allah ni, sehingga tidak, insya-Allah tidak murtad ni lah. Dia cerita benda-benda yang boleh membawa kepada kerosakan iman dan kemurtadan. Mungkin juga Imam Bukhari mengadakan bab tanpa tajuk ini dengan tujuan mengasah fikiran para pengkaji kitabnya dan para pelajar hadis, nak asah. So kita bertajuk sendiri. Kalau anda hendak membuat tajuk baru di sini sesuai dengan apa yang telah kami sebutkan tentang usul tarjim, bagi terjemah tajuk bab utama tanpa bab, maka tajuk terbaik untuknya ialah apa dah? Ini nak sudah. Jadi contohnya di sini, babu faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah li sadrahu lil Islam. Atau babun faman yahdillah fama lahu min mudil. Kedua-duanya memang sesuai dijadikan tajuk bab ini di sini menurut selera dan metodologi Imam Bukhari dah. Dan mau tajuk ni lah contoh baik pensyarah Sahih Bukhari kata ni baru. Babun faman yahdillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, atau babun man yahdillah
faman lahum min mudil. Nah, kalau bertajuk ni sesuai dah. Jadi dia nak uji kita terabur bertajuk ni. Nak mudah ni betul boleh buat kan. Dia mengaku anak murid pula macam mana dah. Kadang-kadang kita kena malu setengah mengaku tok guru ni tak ngaji sikit nada kita dah. Tak hotel pun kita pun mengaku tok guru dia tak. Lepas tu tanya sikit tak boleh jawab. Tok guru uji sikit tak boleh jawab masalah. Nah gitulah. Kalau sepatutnya kalau kita betul-betul disebut bab kali kedua pula dipakai dengan arti membenarkan dengan hati at-tasdiq bil qalbi. Jadi hati sungguhlah. Jadi hadis perkataan iman dalam kali kedua tu benar dalam hati dah. Khusus maksud mana khusus. Ada mana umum iaitu adin agama. Iman ni agama. Okey, apa-apa yang dikemukakan oleh Bukhari melalui bab-bab sebelum ini disokong oleh kata-kata Hiraqli melalui hadis di bawah bab ini. Dengan itu dapat dikatakan bab tanpa tajuk ini merupakan fasal bagi bab sebelumnya dah. Kerana ia masih ada kaitan dengannya. Dia kata gitu dah. Mungkin apa disebutkan ini ada dalam perhitungan Imam Bukhari dah. Kepelbagan faedah tajuk ini itulah membuatkan Bukhari tidak memberi tajuk khusus untuk bab ini. Wallahu Subhanahu Wa Taala ada kata dia ni boleh maksud umum, tadi tidak. Jadi dia tak bertajuk, lebih baik tajuk khusus tu tak boleh lebih baik dah. Kata Hafiz Ibn Hajar, demikianlah bab ini tanpa tajuk menurut riwayat Karimah dan Abil Waqat. Jadi riwayat Karimah dan Abil Waqat tanpa tajuk bab ni. Sementara menurut riwayat Abu Dzar Al-Asili dan lain pula tidak ada gugur tajuk. Jadi Ibn Hajar kritik lain Nawawi kata-kata Imam tersebut. Kata Hafiz Ibn Hajar mengatakan hadis nombor 1 tiada kaitan langsung dengan bab sebelum ini tidak begitu tepat kerana bab tanpa tajuk mengenepati fasal bagi bab sebelumnya. Maka semestinya ada kaitan di antara hadis di bawahnya dengan bab sebelumnya. Imam Ibn Hajar sekali ni kata ada mesti ada kaitan. Misalnya boleh dikatakan bahawa ia ada kaitan dengan bab yang lalu daripada segi dalam tajuk bab yang lalu ada disebutkan waja'ala dzalika kullahu dinan. Beliau mengatakan semua tersebut itu adalah sebagai agama dah. Kalau ada kaitan situlah. Dalam hadis Hiraqlu pula agama dikatakan iman dah. Oleh itu tepatlah pandangan Bukhari bahawa agama itu adalah iman. Nak kait dengan situ dah. Okey, Maulana Rashid Ahmad Gangohi menjawab kemusykilan sesetengah pihak tentang istidlal, cara berhujah secara berdalil Bukhari dengan hadis Hiraql, bahawa bagaimana Bukhari beristidlal berhujah dengan dalil itu dengan kata-kata Hiraql, bukankah dia seorang kafir? Kafir buat hujah juga dah. Kita ni tak boleh bunyi kafir, tak boleh pakai belakang dah. Untuk ke tidak dah. Maka jawapannya ialah Bukhari tidak beristidlal dengan kata-kata Hiraqlun. Sebenarnya, sebaliknya beliau beristidlal dengan takrir Nabi SAW dan membenarkan cerita Abu Sufyan. Apabila Abu Sufyan menceritakan peristiwa itu kepada para sahabat atau mungkin juga kepada Nabi Baginda SAW sendiri, ia tidak dibantah oleh baginda dan sahabat-sahabatnya. Kena faham situ ni. Bukanlah nak benar Hiraqlun kafir lepas tu dah. Tapi nak cerita pembenaran, Nabi tidak kritik. Nabi tidak kata kata-kata Hiraql itu salah. Maka Nabi sebenarnya membenarkan dah. Macam juga sahabat buat di zaman Nabi satu ibadah. Kita tak tahu dia tu Nabi ajar pun sebenarnya. Dan Nabi membenarkan. Maksud Nabi ajar ada masalah lain ke ataupun membenarkan itu pun satu pengajaran dah. Begitu juga sini. Tak boleh kata bid'ah hasanah. Sahabat buat. Kita boleh buat bid'ah hasanah. Tak boleh dah. Hafiz Ibn Hajar menjawab kemusykilan itu dengan berkata kata-kata Hiraql itu berpandukan penelitiannya terhadap kitab-kitab para Nabi terdahulu. Ia bukanlah semata-mata kata-katanya yang tidak berasal. Hiraql telah bercakap dengan menggunakan bahasa Rom. Adapun Abu Sufyan, beliau menyampaikan terjemahan kata-kata Hiraql kepada Ibn Abbas dalam bahasa Arab. Ibn Abbas cukup terkenal dengan kemahirannya dalam bahasa. Beliau telah meriwayatkan cerita itu daripada Abu Sufyan tanpa membantah dan mengkritiknya langsung. Tu Abu Sufyan. Sekarang lepas Ibn Abbas dengan cerita ni, sampai akhir hari ni, tidaklah pula mengkritik dah. Hiraql kau kata-kata Abu Sufyan salah kau dah. Ini menunjukkan hadis itu benar dan sahih daripada kedua-dua sudut lafaz dan maknanya. Al-Kirmani pula berpendapat Hiraql adalah seorang ahli kitab yang sangat alim. Menurut syariatnya, iman dan agama adalah sama. Tentu sekali beliau berkata begitu kerana mengikut kitab-kitab suci yang ada pada mereka juga. Dengan itu, ia merupakan syariat umat sebelum kita, syariat man qablana yang tidak dibantah oleh syariat kita. Ini ada perbahasan dalam usul fiqh. Syariat sebelum kita yang tidak dibantah, tidak ada riwayat syariat hadis ke Al-Quran baru yang membatalkan, ia boleh pakai
adalah jelas bahawa syariat sebelum kita tidak dibantah dan tidak dimansukh dengan syariat kita juga boleh jadikan hujah dalam agama kita, boleh jadi hujah lah. Okay, habis itu tentang tajuk bab tanpa tajuk dah. Yang ke-39. Sekarang ni kita pergi pada hadis ya, hadis ke-51. Haddatsna Ibrahim bin Hamzah qala haddatsna Ibrahim bin Sa'd an Salih an Ibn Shihab عن عباد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره قال أخبرني أبو سفيان بن حرب أن هرقل قال له سألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون كذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا كذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. Okay, lihat atraf hadis, penggalan hadis yang sama ni. Hadis yang sama dengan hadis ke-51 ni ialah pada hadis yang ke-7 ni. Okay, hadis ni hadis nombor 51 ni. Terjemahannya, Ibrahim bin Hamzah meriwayatkan pada kami, katanya Ibrahim bin Sa'd meriwayatkan pada kami daripada Salih bin Kaisan, daripada Ibn Shihab, daripada Ubaidillah bin Abdullah, bahawa Abdullah bin Abbas memberitahunya, katanya Abu Sufyan memberitahuku bahawa Hiraqlu berkata kepadanya, aku tanya engkau, adakah mereka pengikut Muhammad semakin bertambah atau semakin berkurang? Engkau mengatakan bahawa mereka semakin bertambah. Begitulah keadaan iman, yakni agama, sehingga ia sempurna. Aku bertanya, adakah sesiapa yang murtad kerana bencikan agamanya setelah memasukinya? Engkau jawab, tidak ada. Begitulah iman, apabila kemanisannya telah meresapi hati-hati, tidak ada yang membencinya. Itulah hadis ke-1 ni. Ingat dah. Tajuk bab ni, boleh nak tahu perbahasa tajuk bab, lihat Fathul Bari jilid 1 muka 125 hingga 1 benar. Umtatul Qari jilid 1 muka 294, Irsyadus Sari jilid 1 muka 27, Al-Qawaid Badari jilid 21 muka 21 hingga 22. Al-Abwab wa Tarajim jilid 1 muka 410 hingga 412 ni nak. Syarah Ibn Batal jilid 1 muka 115, At-Tadih jilid 3 muka 189, Faidul Bari jilid 1 muka 209, Kashful Bari jilid 2 muka 158 hingga 161, Nasul Bari jilid 1 muka 345, Tuhfatul Qari jilid 1 muka 203 hingga 294. Itu perbahasa tajuk bab. Di hadis ni Ibrahim bin Hamzah, perawi pertama ni, siapa dia? Beliau datang Ibrahim bin Hamzah. Beliau ialah Ibrahim bin Hamzah bin Muhammad bin Hamzah bin Mus'ab bin Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awam Al-Qurashi Al-Madani. Kunyahnya ialah Abu Ishaq. Ibrahim bin Hamzah meriwayatkan hadis daripada Ibrahim bin Ja'far bin Mahmud, Ibrahim bin Sa'ad Az-Zuhri, Usama bin Hafs Al-Madani, Abu Damrah, Abdul Aziz bin Abi Hazim, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, Yusuf bin Ya'qub Al-Majishun dan lain-lain. Itu Tok Guru dia. Tok Guru kepada Ibrahim bin Hamzah. Tok Guru yang ambil hadis ni daripada Ibrahim bin Sa'ad lah. Ada kan nama Tok Guru dia. Okey, Imam Bukhari nak nama dia. Imam Bukhari, Abu Daud, Muhammad bin Yahya Az-Zuhni, Abu Zur'ah, Ubaidullah bin Abdul Qarim Ar-Razi, Abu Hatim Muhammad bin Idris Ar-Razi, Muhammad bin Nasr As-Sa'igh Al-Baghdadi adalah antara tokoh-tokoh yang meriwayatkan hadis daripadanya. Orang hebat lah meriwayatkan hadis padanya. Anak lelaki beliau bernama Mus'ab bin Ibrahim bin Hamzah Az-Zubairi juga merupakan perawi hadis beliau. Muhammad bin Sa'ad berkata Ibrahim perawi thiqah, saduq dalam hadis. Abu Hatim berkata beliau perawi saduq. An-Nasi berkata tidak mengapa dengannya. Ibn Hibban Muslamah bin Qasim Al-Andalusi dan lain pula mengatakan beliau perawi thiqah. Ibrahim bin Hamzah meninggal dunia di Madinah pada tahun 230 Hijrah. Okey, boleh lihat perbincangan biar data Ibrahim bin Hamzah ni di kitab berikutlah. Umdatul Qari jilid 1 muka 294, Tahzib Al-Kamal jilid 2 muka 17 hingga 78, Tahzib Al-Tahzib jilid 1 muka 117, Kitab Al-Thiqat jilid 8 muka 172, Tabaqat Ibn Sa'ad jilid 5 muka 442, At-Tarikh Al-Kabir jilid 1 muka 233, Kashful Bari jilid 2 muka 662 hingga 663. Itu tentang perawi dia nak Ibrahim bin Hamzah. Meriwayatkan kepada kami, katanya Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami daripada Salih bin Kaisan, daripada Ibn Shihab, daripada Ubaidillah bin Abdullah bahawa Abdullah bin Abbas memberitahunya, katanya Abu Sufyan memberitahuku bahawa Hiraqlu berkata kepadanya, aku tanya engkau, adakah mereka pengikut Muhammad
semakin bertambah atau semakin berkurang? Engkau mengatakan bahawa mereka semakin bertambah. Begitulah keadaan iman, yakni agama, sehingga ia sempurna. Aku bertanya engkau, adakah sesiapa yang murtad kerana bencikan agamanya setelah memasukinya? Engkau menjawab tidak ada. Begitulah iman apabila kemanisannya telah meresapi hati-hati, tidak ada yang membencinya. Itulah hadis itu dah. Okay, hadis Hiraqli, nota kaki dia. Ulah saya dah. Hadis Hiraqli yang dikemukakan oleh Bukhari di sini adalah ringkasan daripada hadis yang panjang sebenarnya. Pengkali hadis, ya potong hadis baru sini. Dialog Hiraqli dan Abu Sufyan sebenarnya telah pun dikemukakan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Wahyi. Sebelum ni lagi dah. Hadis ini dengan sanad yang sama akan dikemukakan oleh Bukhari dengan lengkap dalam kitab Al-Jihad nanti. Di sini ia dibawakan secara ringkas sahaja dah. Perbuatan meringkaskan hadis dan memetik sebahagian daripadanya sahaja tidak sepenuhnya menurut istilah muhaddisin dikatakan kharam fil hadis. Kharam fil hadis. Atau ikhtisar fil hadis. Kharam fil hadis atau istikhar fil hadis, memendekkan hadis. Tapi dengan syarat tidak lagi maksudlah dah. Imam Bukhari selalu menggunakan kharam dalam kitab sahihnya ini dah. Para ulama hadis berbeza pendapat tentang haruskah atau tidak harus mengemukakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara kharam ni, secara potongan hadis. Ada secara mutlak mengharuskannya dan ada pula secara mutlak tidak mengharuskannya. Pendapat yang benar dalam masalah ini ialah kharam tidak diharuskan jika makna bahagian dipetik tersebut tidak boleh difahami tanpa disertakan bersama bahagian dibuang. Atau makna bahagian dipetik akan berubah jika tidak disertakan bersama bahagian hadis yang dibuang. Kena tengok situ lah dah. Kalau buat hadis tu lagi makna, tukar makna, tak boleh lah. Dalam keadaan ini tidak bergantung dan tidak berhajat kepada bahagian hadis yang dibuang dan maknanya pula dapat difahami dengan baik, tidak lagi maksud. Dan terakhir ia seperti hadis yang berasingan, kharam dibenarkan, ikhtisar dibenarkan. Pendek hadis boleh, potong hadis. Ini boleh dilakukan oleh muhaddis yang mahir seperti Imam Bukhari. Terbukti apabila melakukan kharam tidak pernah melanggar batas yang dibenarkan. Para pensyarah Sahih Bukhari sekali lagi berbeza pendapat tentang siapakah sebenarnya yang melakukan kharam terhadap hadis Hiraqli ini. Al-Kirmani pun dan As-Qatani berpendapat itu tidak dilakukan oleh Bukhari, sebenarnya itu telah dilakukan oleh Az-Zuhri lagi ni. Ni bukan Bukhari start, ni Az-Zuhri sebelum Bukhari lagi start potong hadis. Ini kerana Imam Bukhari telah menerima hadis ini daripada dua orang guru yang berbeza dalam bab badil wahyi. Beliau meriwayatkan daripada Abdul Yaman, sementara di bawah bab tanpa tajuk ini beliau meriwayatkan daripada Ibrahim bin Hamzah. Ibrahim bin Hamzah hanya mempunyai riwayat Az-Zuhri yang makhrum, yang dirikaskan saja. Ibrahim bin Hamzah ni ia boleh terima hadis hak pendek oleh Az-Zuhri dah. Abu Yaman pula hanya menukilkan riwayat Az-Zuhri yang panjang lebar itu pula. Mungkin juga Ibrahim bin Hamzah berpada dengan bahawa yang dikemukakan dalam riwayat ke-51 ini semata-mata untuk menjadikannya sebagai dalil tentang iman termasuk dalam agama, dan agama juga boleh dikatakan iman. Hafiz Al-Aini bagaimanapun menyalahkan pendapat ini. Bagi beliau Bukhari meriwayatkan hadis ini dengan lengkap dan panjang lebar melalui sanad yang sama dalam kitab Al-Jihad. Dia kata nak ayat cerita sini Al-Aini soalan Bukhari lah. Pendek hadis ni. Bukannya Zuhri kan. Sebabnya ada sanad yang sama tapi hadis terpanjang pada bab du'ain Nabi ila Islam wa nubuwah dalam kitab Al-Jihad. Jika Zuhri lah yang terlibat dalam melakukan kharam terhadap hadis ini, tentulah di sana juga Ibrahim bin Hamzah meriwayatkannya dengan ringkas seperti di sini juga. Maka tidak benar sama sekali mengatakan Zuhri melakukannya. Sebenarnya melakukan kharam terhadap hadis Hiraqli itu di sini yang melakukan ikhtisar dan potong hadis ni di sini adalah Imam Bukhari sendiri, bukan Zuhri. Kita lihat Fathul Bari jilid 1 mushaf 106, Umdatul Qari jilid 1 mushaf 294, Irsyadus Sari jilid 1 mushaf 208, Al-Kawaikib ad-Daruri jilid 1 mushaf 22, Kasful Bari jilid 2 muka surat dengan 4 hingga 4, Nasrul Bari jilid 1 muka surat 340, Tuhfatul Qari jilid 1 muka surat 293 hingga 294. Nabilah bab ke-9 ya. Bab ke-40 ni mungkin kau panjang ni. Asal kali ni panjang sangat. Tak, panjang sangat bab 30, 40, bab 40 panjang kita berhentilah. Walaupun pendek sikit, tak apalah kita kira ni untuk bab 39 ni ringkas. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.